Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, satu lagi keputusan yang paling pedih diterima oleh Parti Bersatu. Pada beberapa tahun yang lepas, beberapa orang ahli parlimen telah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Pada waktu itu, Bersatu mengharapkan supaya mereka diisytiharkan sebagai lompat parti dan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Namun demikian, keputusan yang dibuat hari ini cukup mengejutkan semua orang dan mengesahkan bahawa Anwar Ibrahim sah memiliki 2/3 sokongan, lebih 2/3 sokongan di Dewan Rakyat. Bersatu akhirnya gagal mencabar keputusan Speaker. Bersatu gagal dalam rayuannya untuk memperoleh kebenaran memulakan semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul yang mana tidak mengisytiharkan kekosongan 4 kerusi parlimen di Sabah yang dimenangi bekas ahli parti itu semasa pilihan raya umum yang lepas. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan diketuai Datuk C. Muhammad Ruzima yang bersidang bersama dengan Datuk Azizul Adnan dan Datuk Sarnaz Sulaiman membuat keputusan secara sebulat suara menolak rayuan itu. Ruzima berkata mahkamah mendapati surat Johari bertarikh 16 Januari menyatakan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi dibuat selaras dengan fungsi beliau dalam mengatur urusan dalam Dewan Rakyat. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit, kita tak sembuh daripada penyakit, penyakit mudah menyerang kita. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita menjadi bodoh, ia akan turut menyerang diri kita sendiri. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita menjadi kuat, dididik menjadi bijaksana, lalu menyerang akar penyakit yang bertimbun di dalam tubuh badan kita. Secara umumnya, produk ini diluluskan KKM dan juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan di seluruh Malaysia. Halal, dapatkannya sekarang. Berdasarkan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Teng Cheng Kim melawan Badul Hisham Abdullah, dalam satu kes lagi, kami berpandangan bahawa tindakan Speaker berkenan adalah kebal daripada sebarang cabaran menurut perkara 63 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, kata Ketua Hakim yang mendengar rayuan tersebut. Ruzima berkata mahkamah mendapati surat Johari yang bertarikh 16 Januari 2023 menyatakan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi dibuat selaras dengan fungsi beliau dalam mengatur urusan dalaman Dewan Rakyat. Dalam kes Teng Chan Kim, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa keputusan Speaker berkenan dalam menentukan sama ada terdapat kekosongan atau sebaliknya adalah urusan dalaman Badan Perundangan dan tidak boleh disemak oleh mahkamah. Ruzima juga berkata Mahkamah Tinggi tidak terkilaf ketika menolak permohonan Bersatu. Kami mendapati bahawa tiada merit dalam rayuan ini. Oleh itu kami menolak rayuan ini tanpa kos, kata beliau lagi. Semakan kehakiman itu difailkan pada 2023 oleh Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Datuk Kapten Bersara Muhammad Suhaimi Yahya yang juga pegawai awam parti itu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, pembangkang mengakui dan mengiktiraf Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang hebat. Kadang-kadang mereka ni tanpa sedar mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang terhebat. Tanpa mereka sedar perbuatan-perbuatan mereka, iaitu pihak pembangkang, secara sendirinya telah mengangkat darjat Anwar sebagai Perdana Menteri, mengangkat kebolehan Anwar Ibrahim secara Perdana Menteri, dan paling penting sekali, tanpa mereka sedar yang mereka lakukan hanyalah merugikan diri pembangkang sendiri. Akhirnya hari ini, pembangkang mengakui kejayaan Anwar dalam
mendamaikan isu Thailand, Kemboja. Pembangkang memuji Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas peranan dimainkan beliau dan Malaysia sebagai perantara dalam usaha mendamaikan Thailand dan Kemboja sehingga gencatan senjata berjaya dicapai antara kedua-dua negara itu. Yang menjadi tanda tanya netizen ialah ada juga pemimpin mereka ini yang masih keras kepala, bahkan tidak mahu mohon maaf selepas menyiarkan karikatur binatang dalam hantaran beliau. Hantaran itu mendapat perhatian menyeluruh daripada rakyat Malaysia. Tetapi orang yang menghantar karikatur itu sehingga kini masih enggan memohon maaf, walaupun secara jelas terang-terangan cuba untuk mempermalukan Anwar, tetapi rupa-rupanya tanpa mereka sedar, mereka telah mengakui kehebatan Anwar Ibrahim. Kedua-dua pembangkang ataupun Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, pembabipan Malaysia itu adalah usaha bagi memperkukuh kestabilan di rantau ASEAN, sekaligus membuat nama Malaysia terus kekal dihormati sebagai negara yang berdaulat. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita jadi lemah, kita sukar sembuh daripada penyakit. Apabila imun badan kita jadi bodoh dan lemah, kita mudah kena penyakit. Dan apabila imun badan kita jadi bodoh, ianya tidak mempertahankan diri kita, bahkan menyerang kita sendiri. Tapi apabila imun badan kita menjadi kuat, meningkat dan bijaksana, ianya akan mempertahankan kita dan melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan kita, maka kita boleh sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita lah yang menyerang semua akar penyakit tersebut. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera dan ingat produk ini lulus KKM halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan paling penting sekali, produk ini adalah produk yang halal. Saudara-saudara sekalian, apapun peranan yang dimainkan yang berhormat Tambun, walaupun ada yang menyifatkan hanya sebagai tuan rumah, Malaysia selaku pengerusi ASEAN, ia tetap menjadi satu peranan yang akan tersemat dalam lipatan sejarah. Saya ucapkan tahniah dan syabas, kata beliau. Apa yang penting, Malaysia terus kekal dihormati sebagai sebuah negara yang berdaulat dan terus dipandang tinggi sebagai kuasa pengimbang yang kompetitif dalam rantau Asia Tenggara, katanya lagi. Beliau berkata demikian ketika membahaskan rang Undang-Undang 13 rancangan Malaysia ke-13 di Dewan Rakyat hari ini. Isnin lalu, Thailand dan Kemboja mencapai kata sepakat melaksanakan gencatan senjata serta-merta tanpa sebarang syarat sebagai langkah penting ke arah meredakan ketegangan dan mengembalikan keamanan di kawasan sempadan. Persetujuan itu dicapai dalam mesyuarat khas antara Perdana Menteri Kemboja, Hun Manet, dan pemangku Perdana Menteri Thailand, Phum Tham, dengan Anwar bertindak sebagai hos pengerusi ASEAN dan saksi kepada perbincangan bersejarah itu. Sebelum ini, beberapa pemimpin dunia turut memuji peranan dimainkan Malaysia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyifatkan kejayaan negara dalam memudahcara perjanjian gencatan senjata sebagai satu tugas yang hebat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.